Selamat lemai serta berita bebasang bagi kita semua. Bergulai dengan aku Sima Tawil, bak Buletin Ukas Iban 16 Oktober 2021. Berita malam tu dipun kengau pengingin pengalaman 11 tahun beranak di Taman Sepakat Jaya 2, Demak Laut ngantik bisik masjid baru dekat nyadi nyata sepengguna penyampau RM4.5 juta agi belanja projek Transformation Munafsisir RTP di Kemenar dikena ngagak Masjid Mutiara Iman Bak Nurnya. Pengawal kelai nasih tanah tabak projeknya dipenyadi Kementeri Bak UPS Menteri Besar Parlimen ngau Undang-Undang Kemegak Kaban Parlimen Sentubong Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sehari itu tadi. Maya di Randau yang beri terima kasih ngagak agensi berkawal bakal UPS Kerja Raya JKR, UPS Pengarap Islam Sarawak JAIS serta Kaban Komiti Masjid Mutiara Iman laban ndak lejuk minta projeknya. Jadi kita melihat bagaimana yang telah disebut oleh Tuan Haji Abdul Rauf tadi, panjang lebar, kronologi perkara berlaku, daripada cari tanah, mendapat tanah, sudah dapat tanah, pasal pewakapan mesti dipola dulu. Jadi saya terus, dalam masa dia juga, saya nulis surat, berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, akhirnya dilulus satu jumlah. Ada 2-3 perbincangan lagi dengan JKR, tanyalah dengan Perintahan JKR lah. Semoga saya akan berbincang, sama ada nyemput ataupun tak nyemput tidak pengurusan masjid. Duit sih cukup lagi. Surat saya dengan Ketua Menteri untuk menambahkan jumlah supaya mencukupi. Nambah yang disebut tadi 2 juta lagi tambah daripada yang 2 juta lebih asal yang dilulus Ketua Menteri pada tahun 2018. Tambah lagi, donasi cukup. Lepas dia berjumpa dengan COVID, lagi JKR tekan dalam. Pada masa Ketua Menteri, daripada bantuan kepada rakyat. Lagi projek yang di-cancel zaman 2018, semua diisi semula oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kena ke Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Mayuh Perambu, pemansang ngau projek berumah dekat digagak bersitanya dengan perintah negeri. Ini yang termasuk dalam Pantai Demak Laut, Pantai Damai dan juga Tanjung Datuk adalah satu kawasan yang didesignated ataupun dikenal pasti sebagai kawasan pelancongan hub negeri Sarawak. Jadi makanya itulah Ketua Menteri, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berhasrat untuk mentransformasikan kawasan-kawasan ini, khususnya kawasan-kawasan perkampungan orang Melayu, sebagaimana yang telah disebut dengan secara detail oleh Yang Berhormat Dr. Hazlan tadi, iaitu pembangunan di kawasan Tebuan, kompleks kawasan Tebuan Melayu. Jadi ini adalah salah satu daripada pembangunan dirancang oleh pihak kerajaan negeri, bukan saja di kawasan Santubong tapi di seluruh negeri Sarawak. Kerana kita mahu orang negeri Sarawak juga hidup dengan tempat yang selesa, tempat yang mempunyai kemudahan-kemudahan asas yang tertentu. Bukan sahaja masjid dan suraunya, tetapi juga kemudahan-kemudahan seperti dewan, klinik, hospital dan berbagai lagi. Itulah makanya pihak kerajaan bukan saja merancang daripada kawasan di dalam kawasan negeri Sarawak ini, daripada yang di bandar, di tepian bandar, macam kawasan Santubong ni dikatakan tepian bandar lah ya, termasuk kawasan di pendalaman. Berbangunnya Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hipni madah diri berselantang ninga berita projeknya udah dikemenar nengah kerjasama Komiti Masjid Mutiara Iman. Kerajaan Sarawak lagi ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan alhamdulillah telah pun diluluskan. Jadi jadi kosnya 4.5 juta seluruhnya ya. Jadi pada tahun ini kita bersyukur dan bertuah dan berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak sebab kita telah diluluskan sebenarnya 3 buah masjid, termasuk Masjid Mutiara Iman. Ya.
Yang dua lagi adalah sebuah di Kampung Gobil, dan alhamdulillah kita juga telah berjaya untuk mendapat kelulusan membina masjid tersebut. Dan sebuah lagi projek masjid yang baru yang telah pun diluluskan oleh kerajaan adalah di RMR Muara Tebas. Projek perumahan Muara Tebas yang dalamnya digunakan sebagai surau, dan alhamdulillah kita pun telah mendapat kelulusan dana sebanyak RM6 juta juga. Berita udah tahu, perintah udah ngagih ke bermacam bantu dikena ngidup ke baru. Ekonomi raban orang berikan lebih lagi nabi penusah ketegal pandemik COVID-19. Kedok Menteri Muda Perambu Menggeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, antara agih ke udah diberi perintah ianya bantu orang berikan musim landas. Menyediakan pertugas ini dan kelangsungan dan kita terutama sekali dalam menghadapi pandemik, kesulitan pandemik yang telah dirasai telah hampir 2 tahun sudah. Jadi semua itu juga kita untuk makluman semua juga kerajaan negeri juga memberi tadi itu bantuan musim nelayan untuk 4 bulan, di mana setiap bulan kita beri RM300 sebulan. Dan seterusnya kita juga mengambil tindakan bagaimana selain dari pelepasan tadi 3,000 anak budak harimau, kerajaan negeri juga terlibat dalam untuk memastikan perarian negeri Sarawak ini terjaga dari segi penjempuan dan menanam perturuan. Adun Kuala Rajanya mansud ke perkaranya ba'aum pemberita menyuak kelisian perahu khas orang berikan bantu kerban bertanam betupi organik ngau belanja jamin pemakai serta ngelepas ke anak seni di Belawai kemari. Bab program BC18 kelisian perahu khas ungkup raban orang berikan Tanjung Manis ke udah dipilih UPS berikan Tasik Malaysia belak nerima lisen diri. Nangkan kenyak muak kelemai Datuk Len Talib bisik nyuak kebantu ngagi semua masjid ngau surau bak sitak dun Kuala Rajang dikena sidak ngintu hari Maulidur Rasul. Semua bantu ungkup zon Serikai sudah disuak serta diterima pengari masjid ngau surau bak pengawal endak lama diatur bak Seri Nyelong Serikai. Kelimpah harinya Datuk Len bisi nyuak kebantu ngagai pegawai UPS pelajar pelilih PPD Serikai sepenyampau RM5,000 dikena ngatur program diterima pegawai PPD Serikai Lau Ngitung. Terus nampung isi berita. Adun meradong Datuk Ding Kuang Hing bisi datai berjadi ke pengawal nyerah ke tabak projek transformation menap sisir RTP dikena ngemanah kedua buah rumah panjai di Bintangur hari 4 tu tadi. Projek RTP berungkus RM50,000 ungkup dua buah rumah panjainya, rumah Sampar Ulu Stras Bintangur ngau rumah Lidik Sungai Madur Bintangur. Koya projek RTP-nya udah mayuh nulung ngemanah ke perengka guna bar rumah panjai. Koya megak pengawak ngemujur ke projek RTP dekat diberjalai ke Berenggat berpanggai bak belanja ke di Kemendar Perintah Negeri Nintin tahun ngau kontraktor ke udah dipadu agensi pengerja pengawak nengah cara cabut undi. Ngelansa berita di Sibu, program Abas Unit Communication Perintah Sarawak UKAS kemari disambung bak dun Bukit Asek nuju dua palan ianya Masjid Al-Muhajirin Sentosa ngau bak tabak tembawai angus di Jalai Sentosa. Pejalai Raban UKAS meri mesin sanitation ngau sabun jari ngagai genap rumah sembiang ke bisi berkampung usaha Jaya Baru Sentosa. Bisi 5 buah rumah sembiang nerima bantu tu ianya Masjid Al-Muhajirin, Surau Al-Ansar, Gereja Metodis, Gereja SIB ngau Gereja Roman Katolik. Kelimpah harinya bantu barang pemakai ngau sabun jari ianya belak bisi disadu ngagai 27 ekor raban ke Tasa Angus Pak Jalai Sentosa. Belak bisi datai ngemata ke pengawal nyuak ke bantu tu Chairman SUPP Pampang Bukit Asek Datuk Ching Buang Tun, Tuai Nembia SUPP Bukit Asek, Kaunselor Joseph Ching, Enggau Tuai Rababangsa Salim Ali Serani.
Di Bau, Perintah Sarawak nerus ke inisiatif Mantu Rakyat dengan cara ngagak rumah baru ungkup sidak ketasa angus bak kampung Jugan Buso. Pemangku residen Kuching Anilia Siam Mada agi belanja raban tasah angusnya datai ari Perintah Negeri dengan Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak udah disuak ke dikena ngagak baru rumah Liu Choi Hee Ki angus kena 16 Jun 2020. Kuya sebenar tu Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua JPBD Bau udah nganjung 3 report angus lalu sidaknya belah udah nerima bantu ari sukut agih belanja. Daerah Bau kita menerima 3 bantuan setakat ini. 3 yang kita lapor lah. 3 kita terima semua. 1 sudah siap di Kampung Padang Pan. 2 yang akan kita laksanakan sebelum penghujung tahun ini, dana sudah disalurkan dengan pihak pejabat daerah lah. Pada kadar RM70,000 untuk pembinaan 1 rumah bagi menggantikan yang terbakar. Inilah megak ngarap ke bantunya oleh dikena ngelempuang ke tati yang penusah ruang bilik ke tasah laban penusah angus. Ngalih lagi berita di Tatau, Polis Diraja Malaysia PDRM Pelilih Tatau sudah bersemaya dekat bebenar gawa ungkup rakyat. Tuai Polis Pelilih Tatau DSP Jem Res maya gempuruk nintiang bulan rabana Tuai Polis Pelilih Tatau ba Indo UPS Polis Pelilih IPD Tatau kena rimpat mada. Perkaranya serius ngau juluk Tuai Polis Menua ngau raban pegawai tinggi PDRM. Kuya laban kenya di agensi besar penerit adat raban PDRM agi diberi tanggung pengawal berjalai ke atur pengawal standard SOP pelian penyuman menua PPN Renggat 3 Negeri Sarawak. Nya alai DSP J Madah Mensimayu patut engkau berbaki dikena bersau mutar ke sebarang ajak isu. Pihak megak nyerumak gempuruknya bisik 6 ikut nerima anugerah penyulut servis APC, 2 ikut nerima tanda pangkat, 2 ikut nerima sertifikat Basa Tuai UPS Penyalah Ngau Pengelikun Komuniti serta 4 ikut agi nerima sertifikat Basa Ari Tuai Polis Pelilih. Ngelansari program Immunisation COVID-19 Nasional. Pengawal merik dos penggalak bamuka udah berengkah kena hari 3 tu tadi lalu urung 18 ikut staf terabai menua UPS Menteri Pengerai Malaysia KKM jadi penerima keterubah programnya ke diatur bapalan merik vaksin PPV Dewan Suara Muka. Kena ke siko staf KKM Dr. Huzaimah Husin raban sidak nyedia ke dos vaksin ianya dos ketiga ungkup sidak kekurang imuniti bak tubuh ngau dos penggalak diberi ngagai semua orang. Untuk makluman semua, hari ini bermulanya untuk fasa program imunisasi kita yang seterusnya lah, iaitu untuk fasa dos penggalak vaksin COVID-19 untuk di bahagian muka dan seluruhnya untuk Sarawak bermula pada hari inilah. Ya. Untuk makluman, dos tambahan kita sebenarnya ada 2 jenis. Satu adalah untuk dos ketiga dan yang kedua adalah untuk dos penggalak. Dos ketiga sebenarnya adalah untuk individu yang memang daripada awalnya kita rasa imun respon mereka kurang lah. Jadi kita bagi dos ketiga untuk memastikan imun respon mereka pada di tahap yang bagus lah. Yang ini sebenarnya untuk mereka yang mempunyai penyakit imunokompromis ya, yang seperti penyakit-penyakit yang mempunyai rawatan kanser dan sebagainya. Dan dos ketiga ini untuk bahagian muka kita akan buat di peringkat hospital. Dan dos yang seterusnya adalah dos penggalak. Dos penggalak ini adalah sebenarnya tujuan untuk diberikan pada semua individu. Maya diradau pemberita nyerumak programnya yang madah dos penggalak dekat diberi ngagai raban KKM ngau ukai KKM tik ngambil bagi bak pengawal nagang pengelakai COVID-19 serta raban orang longgar umur 16 tahun ke atas. Nangkan kenyak siko agi staf KKM Ahmad Nazim Besiri madah diri berterima kasih laban udah nerima tucuk dos penggalak berduduk hari tanggung pengawal ia kecukup mudah kena rampit. Risiko terhadap tugas sebagai pemandu akan berisiko terus dengan contoh dengan membawa pesakit dari rumah ke PKRC ataupun hospital. Memang pemandu adalah orang pertama yang akan berhadapan dengan risiko kes COVID ni. Lindungi saya daripada
risiko semasa bertugas lah. Dan juga risiko kepada masyarakat dan orang awam lah. Siko lagi penerima Dr. Fatin Adila Abdullah cukup gagil banyak di antara orang keterubah menerima dos penggalaknya. Saya rasa banggalah antara first batch yang menerima dos penggalak ni. Jadi harapan saya kepada yang seterusnya, batch seterusnya, okey, harapkan sebab this one adalah kita kata program yang memang untuk menggalakkan kita, okey, daripada terkena penyakit yang kita tahu sekarang ni amat berbahayalah untuk masyarakat. Jadi jangan yang ada yang menolaklah. Ni kita kata ini kerajaan memang menggalakkan kita untuk mendapatkan vaksin dan secara percuma. Jadi memang kalau boleh semua orang yang dah ada nama tu nanti datang dan ambil vaksin ni lah, okey, untuk kita sama-sama menangani kes COVID-19 inilah daripada terus menular dekat negara Malaysia. Nak kat tu dulu buletin UKAS IBAN bergulung aku Sima Tawil ngau pala kru buletin. Berita ke sili lagi tadi pada dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my. Tentukan kita subscribe UKAS channel di YouTube. Dikena ngujung ke buletin lemai tu, kami berkongsi ke Jakulalau pasal nagang COVID-19 hari Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Selamat malam. Kita perlu mengingatkan diri kita bahawa kita dapat menurunkan lekuk jangkitan sebelum ini. Dan saya yakin kita dapat melakukannya sekali lagi. Namun, ini hanya boleh berlaku dengan kerjasama semua pihak. Kerana semua pihak dan semua orang telah memainkan peranan mereka dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh STMC.